Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Sejarah Kesultanan Negeri Kelantan. Sejarah Kelantan bermula jauh sebelum wujudnya institusi kesultanan. Catatan awal menunjukkan bahawa kawasan yang kini dikenali sebagai Kelantan pernah menjadi sebahagian daripada kerajaan purba seperti Medan Gana, Kunjara Kunja, dan Kalathana yang dipercayai wujud sejak abad pertama Masihi. Sumber dari China dan India menyebut kawasan ini sebagai sebuah negeri penting dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara, malah pernah berada di bawah pengaruh kerajaan Funan dan kemudian Champa. Menjelang abad ke-7 hingga ke-13, Kelantan menjadi sebahagian daripada pengaruh kerajaan Langkasuka dan kemudian Sriwijaya, sebelum muncul sebagai wilayah tersendiri di bawah pengaruh Majapahit pada abad ke-14. Catatan Nagara Kertagama tahun 1365 menyebut nama Kelantan, menandakan hubungan politik dan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di rantau ini. Pada abad ke-15, Islam mula bertapak di Kelantan. Catatan Cina pada tahun 1411 menyebut seorang raja Islam bernama Kumar yang diiktiraf oleh Maharaja Cina sebagai pemerintah Kelantan. Ini menunjukkan Islam sudah diterima sebagai agama rasmi pemerintahan. Sekitar masa ini juga muncul beberapa kerajaan kecil di pantai timur, termasuk Cermen, Langkasuka, dan Jembal, yang menjadi asas kepada pembentukan Kesultanan Kelantan moden. Kerajaan Cermen memainkan peranan penting sebagai pusat kuasa tempatan pada abad ke-14. Pemerintahnya Sultan Mahmud memperluas kekuasaan ke utara hingga ke Patani dan ke barat sehingga ke Perak dan Kedah. Setelah keruntuhan kerajaan Cermin, muncul pula kerajaan Jembal yang menjadi titik penting dalam sejarah pemerintahan Melayu di Kelantan. Antara raja-raja awal Jembal ialah Sultan Adil Uddin 1579 hingga 1597. Sekitar pertengahan abad ke-17, muncul pemerintah terkenal Raja Sakti Penin yang berjaya menyatukan Kelantan dan Patani di bawah kekuasaannya pada tahun 1649. Daripada keturunannya, lahirlah tokoh-tokoh penting seperti Cik Siti Wan Kembang dan Puteri Saadong, dua tokoh wanita yang sangat dihormati dalam sejarah Kelantan. Cik Siti Wan Kembang yang memerintah Hulu Kelantan dikenali sebagai raja yang adil dan berdaulat, serta sering disebut dalam catatan pedagang Arab dan Eropah. Selepas era tersebut, muncul pula pemerintahan Long Bahar, keturunan Raja Sakti yang menandakan bermulanya dinasti Long, asas kepada Kesultanan Kelantan moden. Long Bahar memerintah sekitar tahun 1721 dan menubuhkan pusat pemerintahan di Jembal. Baginda memperkukuh hubungan dengan Patani dan membentuk struktur pentadbiran yang lebih tersusun. Namun selepas kemangkatannya, berlaku perebutan kuasa antara zuriatnya hingga pertengahan abad ke-18. Pada tahun 1758, Long Muhammad mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan di kota Kubang Labu, namun pemerintahannya tidak lama. Pergolakan dalaman berakhir apabila Long Yunus, anak kepada Long Bahar, berjaya menyatukan semula Kelantan pada tahun 1765. Beliau kemudian menjadi pemerintah mutlak dan dianggap sebagai pengasas sebenar Kesultanan Kelantan moden. Long Yunus memperkukuh kedudukan Kelantan melalui hubungan diplomatik dengan Siam dan menstrukturkan semula pentadbiran negeri. Selepas kemangkatan Long Yunus pada tahun 1795, yang dikenali kerana memperkukuh kedudukan negeri dan membina asas pemerintahan berdaulat. Menjelang akhir abad ke-19, Kelantan berada di bawah pengaruh Siam sebelum diserahkan kepada British melalui Perjanjian Bangkok 1909. Melalui perjanjian itu, Kelantan menjadi salah satu daripada negeri-negeri Melayu di bawah naungan British, walaupun masih mengekalkan sistem kesultanan. Semasa Perang Dunia Kedua, Kelantan menjadi lokasi pertama pendaratan tentera Jepun di Tanah Melayu, yaitu di Pantai Sabak, Kota Baru, pada 8 Disember 1941. Selepas perang berakhir, British kembali mengambil alih pentadbiran sebelum Kelantan akhirnya menyertai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 dan seterusnya Malaysia pada tahun 1963.
Pemerintahan moden diteruskan oleh Sultan Yahya Petra 1960 hingga 1979 yang kemudiannya menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-6. Baginda digantikan oleh Sultan Ismail Petra 1979 hingga 2010 yang banyak menekankan pembangunan negeri dan kebajikan rakyat. Selepas itu, takhta diserahkan kepada Sultan Muhammad Fimen yang menaiki takhta pada tahun 2010. Baginda turut pernah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15 Malaysia pada tahun 2016. Kini, Kesultanan Kelantan kekal sebagai salah satu institusi diraja tertua di rantau ini. Ia menjadi simbol kepada warisan panjang pemerintahan Melayu yang berakar daripada kerajaan-kerajaan awal seperti Langkah Suka dan Shermin hingga ke sistem kesultanan moden yang berdaulat di bawah Sultan Muhammad V. Sejarah panjangnya mencerminkan kekuatan tradisi, kebijaksanaan diplomasi, serta keutuhan identiti Melayu Islam yang terus hidup dalam masyarakat Kelantan hari ini.